Rekam sobat pula. Selamat datang tonton dan fun-fun. Hari ini kami akan membentangkan tajuk besar kami, yaitu ini, dasar ekonomi baru. Oke, Oke. Dari segi pengenalan, ekonomi negara Malaysia sebenarnya telah berkembang dengan pesat semenjak negara kita telah mencapai kemerdekaan. Keluaran dalam negara kasar atau dikenali sebagai KDNK, benar Malaysia telah berkembang secara purata sebanyak 6,5% dalam tempo tahun 1957 hingga tahun 2005. Pertumbuhan ekonomi ini disumbangkan oleh perubahan struktur ekonomi negara dari sektor pertanian kepada sektor ekonomi moden, yaitu perindustrian, perkhidmatan, dan yang terkini ekonomi berasaskan pengetahuan, yaitu K-ekonomi. Seterusnya ialah perkembangan pesat dasar ekonomi negara adalah berpunca daripada dasar ekonomi negara yang telah digubal dan dilaksanakan oleh kerajaan. Tapi kan wujudnya masalah dan halangan dan cabaran yang perlu dihadapi oleh kerajaan. Contoh-contoh dia ialah jarang mau menilai sejauh manakah pelaksanaan dan perkembangan dasar ekonomi dan dasar penstabilan. Dasar penstabilan ni mungkin diorang tengok dari segi fizik, monetary dan sebagainya. Dasar ekonomi baru. Apa itu dasar ekonomi baru? Dasar ekonomi baru ialah peristiwa 13 Mei 1969 merupakan salah satu peristiwa hitam dalam sejarah negara kita kerana ia melibatkan pertelingkahan dan rusuhan antara kaum. Yang ini mungkin maksud dia ada pergaduhan lah gitu antara sesama kaum. Diorang tidak bersependapat. Berikutan dengan perusahaan kaum ini, kerajaan telah mengambil tindakan tegas bagi mengkaji semula matlamat, strategi dan program pembangunan negara. Selepas tahun 1970, program pembangunan negara adalah berasaskan Rukun Negara yang diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Dengan itu, semua rancangan pembangunan negara telah dilaksanakan ke arah perpaduan kaum. Kerajaan membentuk dasar ekonomi baru, yaitu DEP, yang menjadi satu rangka rancangan panjang mencakupi tempoh selama 20 tahun, dari tahun 1970 hingga 1990. Seterusnya kita akan masuk kepada dasar pembangunan nasional. Dasar ekonomi baru atau dikenali sebagai DEB berakhir pada tahun 1990. Ianya digantikan dengan dasar pembangunan nasional, yaitu DPN. DPN ini sebenarnya adalah dasar ekonomi baru dalam bentuk yang baru, yaitu ianya telah digubal dengan iktibar dasar ekonomi baru. Dan DPN ini dilaksanakan dalam tempoh rangka rancangan jangka panjang kedua pada tahun 1991 hingga 2000 bagi tempoh 10 tahun saja. Jadi ia merupakan 1/3 daripada wawasan 2020. Dan falsafah DPN menjadi teras rangka rancangan jangka panjang kedua, di mana ia juga merupakan langkah permulaan bagi wawasan 2020. Antara matlamat utama dasar pembangunan nasional ialah mewujudkan perpaduan negara yang menjadi asas kestabilan sosial dan politik serta mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Seterusnya, mencapai taraf sebuah negara maju dalam semua segi, yaitu sosial, nilai etika, moral, kestabilan politik, kualiti hidup, kecekapan pentadbiran kerajaan, dan kecemerlangan ekonomi. Seterusnya, penglibatan sektor swasta juga ditingkatkan bagi membantu proses penyusunan semula masyarakat melalui pewujudan peluang-peluang yang lebih luas supaya sektor ini boleh berkembang. Dan tumpuan DPN juga diberikan
kepada pembangunan sumber manusia sebagai asas penting dalam mencapai matlamat pertumbuhan dengan pengagihan yang saksama. Seterusnya masuk kepada strategi DPN, yaitu DPN akan terus mengamalkan strategi asas dasar ekonomi baru untuk membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat bagi memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum dan sekaligus menyumbang ke arah pengukuhan perpaduan negara. Antara strategi yang dilakukan ialah mewujudkan keseimbangan di antara pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama. Selain itu, memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi dan pertumbuhan yang saksama. Seterusnya, mengurangkan dan menghapuskan keadaan dan suasana sosial dan ekonomi yang tidak seimbang, serta menggalakkan perkongsian yang adil dan saksama supaya faedah yang diperolehi daripada pembangunan negara dapat dinikmati bersama oleh semua rakyat. Dasar Wawasan Negara telah dilancarkan pada 4 April 2001 oleh bekas Perdana Menteri Malaysia, yaitu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad di Parlimen. Tempo masa pelaksanaan Dasar Wawasan Negara adalah dari tahun 2001 hingga 2010, yaitu selama 10 tahun. Dasar Wawasan Negara meliputi tempo masa rangka rancangan jangka panjang ketiga, yaitu dari tahun 2001 hingga 2010. Dasar ini telah memberikan tumpuan terhadap peningkatan keutuhan dan daya saing negara. Dan dasar ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualiti pembangunan dan menjana pertumbuhan tinggi yang mapan supaya rakyat dapat menikmati kemakmuran. Matlamat utama dalam Dasar Wawasan Negara adalah membina negara yang berdaya tahan, mengekalkan usaha membasmi kemiskinan, membangunkan masyarakat berasaskan pengetahuan atau ke-ekonomi, dan akhir sekali dirangka bagi mengurangkan ketidakseimbangan sosial, ekonomi, dan juga wilayah. Seterusnya yaitu objektif atau teras utama Dasar Wawasan Negara. Terdapat 7 objektif, yaitu membina bangsa yang berdaya tahan dengan memupuk perpaduan, menyemarakan semangat patriotik, membina masyarakat yang bertolak ansur, penyayang dan memiliki nilai-nilai positif. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan dan pengurangan ketidakseimbangan di kalangan dan dalam kumpulan etnik serta wilayah. Yang ketiga, mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengukuhkan sumber pertumbuhan institusi, keuangan dan korporat serta pengurusan ekonomi makro. Yang keempat, meningkatkan daya saing untuk menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi. Yang kelima, membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan sebagai langkah strategi untuk meningkatkan nilai dalam semua sektor ekonomi dan mengoptimumkan daya pemikiran bangsa. Kedua terakhir ialah mengukuhkan pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkebolehan, produktif dan berpengetahuan. Yang terakhir, meneruskan pembangunan alam sekitar yang mampan untuk meneguhkan pertumbuhan jangka yang panjang. Rasional Dasar Wawasan Negara diperkenalkan adalah bertujuan membangunkan Malaysia sebagai negara yang mempunyai masyarakat berteraskan pengetahuan. Ia juga menjana pertumbuhan yang didorong oleh sumber tempatan melalui pengukuhan pelaburan dalam negara di samping penarikan pelaburan langsung asing (FDI) yang berterusan ke dalam bidang yang lebih strategik. Yang ketiga, menjadi sektor pertanian, pembuatan dan perkhidmatan yang lebih dinamik melalui penerapan pengetahuan yang lebih tinggi. Yang keempat, membasmikan kemiskinan di kalangan kelompok kecil yang miskin di kawasan yang terpencil. Yang terakhir, mencapai penyertaan bumi putra yang berkesan serta pemilikan equity untuk sekurang-kurangnya 30% menjelang 2010. Seterusnya, strategi rangka rancangan jangka panjang ketiga, yaitu meneruskan pembinaan satu bangsa yang bersatu padu berasaskan kemakmuran dengan mewujudkan peluang yang banyak untuk semua rakyat. Kedua, ia mengukuhkan institusi sosial dan kekeluargaan. Ketiga, ia membina kesadaran sivik dan masyarakat yang berbudaya penyayang. Yang keempat, mencapai hak milik dan equity bumi putra sebanyak 30% menjelang 2010. Yang kelima, kemiskinan akan dikurangkan sebanyak 0,5% di semua wilayah di semenanjung Malaysia dan di kalangan pribumi Sabah dan Sarawak.
Yang keenam, mengekalkan pertumbuhan ekonomi mampan. Ketujuh, mengurangkan kandungan import dan meningkatkan jumlah ekspor bagi membantu mewujudkan lebihan dagangan. Yang ke-8, menggalakkan lagi pertumbuhan sektor pembuatan, perkhidmatan, dan pertanian. Yang ke-9, ia mengekalkan kadar inflasi yang rendah dan harga yang stabil. Dan terakhir sekali, menggalakkan tahap tabungan dalam negara yang sesuai sebagai satu sumber penting yang dilaburkan. Kesimpulannya, pengalaman dan sejarah menunjukkan negara berjaya mengukuhkan asas pertumbuhan ekonomi negara. Proses meningkatkan ekonomi ini perlu dilakukan secara berterusan, terutama untuk memenuhi hasrat dan inspirasi negara mencapai status negara maju menjelang tahun 2020.